Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا عليم علمنا القرآن، اللهم يا عليم علمنا التأويل، اللهم يا عليم علمنا البيان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid Baganyok, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan cuba memperingati ataupun kita mengenang kembali Maulid An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulid ni maksudnya hari jadi, ulang tahun. Kalau maulud maksud dia budak yang dilahirkan. Orang tua dulu dia suka sebut maulud kan, ustaz baca maulud ke kan, sebab tu dalam tu ada pulut. Jadi ni maulid. Maulid ni maksud dia hari jadi, ulang tahun. Apa keperluan dia? Pasal apa kita nak mengenang Nabi SAW ni? Kita buat perbezaan macam apa guna kita mengenang hari jadi kita, ataupun hari jadi pak kita, ataupun hari jadi mak kita. Kita buat kenangan tu pasal apa? Bila mai hari jadi kita pergi cari kek lah apa bagai. Kita buat macam perbezaan macam tu dulu, sebelum kita nak cari apa kelebihan sambut Maulid Nabi yang tu dulu. Kalaulah bila kita buat untuk nak mengenang ulang tahun ayah kita yang hari, ataupun ulang tahun yang umur yang ke-70, contoh dia balik-balik dia buat terkejut. Dah ni prank kan, jenis prank tu. Dia pergi ceruk ayam kapak ke, lepas tu dia pergi bubuh tepung lah kan. Tu mengarut ulang tahun tu. Maksud dia balik-balik tu ayah dengan ada kek apa sikit, jangan duk pergi bubuh lilin lah. Kawan nak embuih apa, kawan pun penat kan, dia embuih lilin, mati atas lilin tu. Bila dia tengok macam tu, dia rasa seronok. Anak cucu pakai duk keliling kan, selamat hari jadi Tok Wan, anak pun selamat hari jadi ayah, bini pun selamat hari jadi abang. Dia rasa bangga lah, dia rasa besar hati lah. Dia rasa besar hati. Yang tu manusia. Nabi Muhammad ni manusia ke apa? Sudah pastilah Nabi manusia. Bila orang mengenangkan, memang benda ni tak pernah dibuat zaman dia, dan dia pun tidak minta. Kita buat ni pun bukan pasal kewajipan, tetapi kita buat ni pasal apa? Pasal kita nak bagi ada rasa kita ni ingat kepada Nabi. Secara tak langsung dia boleh menyuntik semangat orang kata semangat beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia pun, manusia rasa besar hati. Kita hantar kat kawan-kawan pun, tuan-tuan sekalian, bila mai ulang tahun kan ada grup baganyok banyak. Bila mai hari sekian-sekian, selamat hari jadi, kita pun hantar selamat hari jadi, sana halwah ke, selamat ulang tahun. Kawan tu pun terima kasih. Dia pun duk tengok juga, sebab dia tak pernah duk hantar kat aku ni.
Lepas tu dia berjumpa aku jalan, dia kata, hang bila hari jadi aku daripada ucap, hang tak ucap langsung lah. Hang ni kawan jenis hebat tau. Dia pun marah, kan? Tak apalah yang tu. Kalaulah manusia pun besar hati macam tu, sudah pastilah Nabi SAW pun suka macam tu. Cuma janganlah kita melampau-lampau di dalam memperingati Nabi SAW. Sama macam kita memperingat kita pun, kalau kita melampau dalam memperingati kita, bila dah 3 hari 3 malam buat kenduri hari jadi ni, apa cerita? Dah lah sembelih kambing, orang tak kenduri apa? Kenduri hari jadi Tok Wan kata. Umur apa? Umur 93 lah Tok Wan pun. Tu ada kek tu, kek pula dengan kek pula berapa punya layer punya kek. Tok Wan pun keluar nampak sebuah korabau dah, berjalan pun tak larat dah Tok Wan pun. Dia nak membuih aku mana dengan bubuh lilin, dengan buah apa, yang tu merapu sangat, melampau sangat, ulu sangat dalam bahasa Arab ni. Yang tu tak boleh lah. Jangan sampai melakukan pembaziran. Tapi kadang-kadang kita buat untuk nak mendoakan dia, minta Allah Ta'ala bagi panjang umur dia dalam ibadah, dalam taqwa. Adakah dibenarkan tuan-tuan sekalian? Sudah pastilah dibenarkan. Walaupun tidak dibuat oleh para sahabat Nabi, tetapi benda ni dibuat pada tahun 1154 di bawah, waktu tu di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi, dia cukup terkenal. Dia bagi kepada Al-Malik Muzaffaruddin Gucek, seorang tentera, dan dia ni adalah general. Waktu tu dia bagi kepada Al-Malik Muzaffaruddin ni, hang buatlah satu majlis, satu program untuk nak bagi semangat balik kepada tentera Islam dan umat Islam. Yang umat Islam dan tentera Islam waktu tu dah duk berperang dengan Kristian Ortodok selama 300 tahun. Duk perang tuan-tuan sekalian. Perang ni jadi lemau. Dia jadi nak semayang pun tak larat. Dia jadi semangat Islam tu tak apa nak ada. Dia jadi orang kata masjid-masjid pun mula layu. Jadi depa waktu tu depa juga nak menentang tentera Mongol waktu tu. Buatlah yang dikatakan apa nak buat ni, kita nak kena ingat balik macam mana peristiwa perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari 3 malam dibuat program tu. Dia panggil 3 ulama besar untuk membacakan rawi, membacakan cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil seorang penulis yang terkenal yang bernama Dihyah Al-Kalbi untuk buat satu kitab At-Tanwir, iaitu nama kitab tu Tanwir. Dalam kitab tu menceritakan dan bagi pada seorang-seorang ni yang kata macam mana Nabi SAW, mula-mula Nabi dilahirkan, lepas tu macam mana Nabi bila besar, lepas tu apa yang jadi kepada Nabi. Ada yang sampai cerita sampailah kepada kewafatan Nabi. Orang dengar tu orang jadi semangat. Aku ni dia main macam tu. Dia beza diri dia, dia buat perbezaan diri dia dengan Nabi SAW. Teruknya Nabi, susahnya Nabi, macam mana sayangnya Nabi, rindunya Nabi kepada umat dia. Dan benda itulah yang menyuntik semangat kita. Siapa nak suntik semangat? Nabi lah SAW. Sebab kalau kita ikut Nabi tuan-tuan sekalian, sudah pastilah Allah Ta'ala akan memberikan keampunan dia dekat kita dan kasih sayang dia dekat kita. Ayat kita duk baca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ambil Nabi, jadikan sebagai idola, jadikan sebagai pedoman, dan kamu cinta kepada Nabi, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. Bukan tekat cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Kita main masjid ni pasal apa tuan-tuan? Pasal aku teringat nasihat Nabi. Nampak tak kita main masjid? Kalau kita main masjid kerana manusia biasa, main masjid ni pasal apa? Pasal bini aku ajak, aku menikah dengan orang kaki masjid, jadi bini aku duk ajak. Tiba-tiba bila bini tu meninggal, dia main tak ke masjid? Dia tak cari bini lain kaki karaoke, kena pergi karaoke. Tapi kalau Nabi tuan-tuan sekalian, kita pegang Nabi ni, sudah pastilah pahala pun kita dapat, istiqamah di dalam kita buat kebaikan pun akan terus dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jadi dalam tu mereka baca rawi 3 hari 3 malam tuan-tuan sekalian. Habis tu mereka buat kenduri.
beratus kambing, hampir 10,000 ekor ayam yang disembelih untuk nak buat kenduri tu. Habis kira-kira 300,000 dinar. 300,000 tu mahal lah untuk nak buat program tu. Tuan-tuan, natijah dia, kesan dia apa? Lepas daripada tu, tentera-tentera Islam main balik semangat, bakar balik semangat mereka, sehinggakan mereka berjaya menawan kembali yang dikatakan Baitul Muqaddis dan juga Palestin kali kedua selepas daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu kesan dia, tuan-tuan sekalian. Semangat dia tu. Bila dia tengok inilah yang kata Palestin, inilah tempat kiblat mula-mula umat Islam. Nabi dulu pernah Isra', Nabi pernah berhenti di sini. Bila diceritakan benda tu, jadi semangat untuk nak mempertahankan dan memperjuangkan Nabi SAW. Tuan-tuan pun bila duk dengar maulid Nabi ni, antara semangat yang kita dapat waktu kita pergi umrah. Berapa banyak orang yang pergi umrah teringin nak tengok tang mana tempat kelahiran Nabi, tang mana makam Nabi. Bila sampai kepada Nabi tu, kita dengar cerita-cerita tu. Oh, di Raudah, di sinilah masjid Nabi SAW. Di sebelah dia tu, inilah rumah Nabi. Kita nampak di makam tu. Kita nampak, tuan-tuan sekalian, benda-benda tu. Dia suntik semangat kita, sekurang-kurangnya untuk mencintai Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara dia, tuan-tuan sekalian, kesan. Tetapi memanglah kita kata, kalau yang ni saja pun, kalau kita tidak menghidupkan sunnah Nabi, tak ada guna dia juga. Kan? Kita tahu hari jadi Nabi, Maulidur Rasul kita tahu, tapi kita tak ikut Nabi, tak ada gunanya juga. Ayat macam tu kita tukarlah sikit. Yang tahu tu bagus dah, tambah lagi apa dia? Menghidupkan sunnah Nabi, dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu lagi baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni tuan-tuan sekalian, dengan kesempatan yang ada, saya akan cuba bacakan sikit ataupun cerita sikit, kita menguak sejarah, mengorek ibrah balik. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keturunan Nabi ni, tuan-tuan sekalian, dia mai daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, turun susur galur dia kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Makna dia Nabi ni, dia ada keturunan Nabi. Sebelum dia dah ada Nabi. Daripada dia sampai kepada pak dia Abdullah, sampai kepada Abdul Muttalib, dia berjumpa sebanyak 24 keturunan dia, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 24 keturunan. Dan saya nak sebut, kalau tuan-tuan boleh ingat, alhamdulillah. Yang pertama, Nabi SAW Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Abdullah bin apa? Bin Abdul Muttalib. Muttalib bin apa? Bin Hashim. Hashim bin apa? Hashim bin Abdul Manaf. 5 tu. Boleh faham ataupun ingat 5 ni pun kemai lah. Tapi kita pun dekat 3 ya. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin apa tu dia kata. Dia mula bela. Dia kata bin Din kot. Dia bubuh kot tu. Saya baca kan ni, biar kita ingat, tuan-tuan sekalian. Yang ni yang kita nak sebut. Dan di depan ni pun saya ada bawa satu kitab Barzanji. Dalam kitab ni pun cerita, tuan-tuan, kita dulu ni buat rajin duk berzanji dulu ni. Kalau kenuri kenara apa semua berzanji tetap yang tu. Semangat lain macam orang hak kaki berzanji ni, tuan-tuan sekalian. Walaupun sambil berzanji 2 kali nak darah orang pun ada ayalah. Sambil sampai 2 kali nak darah, duk cedok gulai apa semua, nakai pun ada. Bukan tak ada nakai tu, tuan-tuan sekalian. Tapi sekurang-kurangnya bila sebut tentang Nabi ni, paling tidak kesan apa dia? Orang duk sebut tentang Nabi hadi mulut sallallahu alaihi wasallam. Tu paling tidak kesan tu. Lah ni, tuan-tuan sekalian, kurang dah kesan tu. Kita dengar hari Jumaat pun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Disebut Nabi, kawan ni pun dengar alaihi salatu wassalam. Berapa banyak je orang yang sambut apa yang dibacakan oleh Tok Bilal waktu tu. Tok Bilal pegang tongkat tu, mata kita pun jadi rudui satu macam lah. Kan? Kali-kali pula Tok Bilal pula dia buat, Tok Bilal tuan-tuan dia buat smart pula depan tu. Mana ada Tok Bilal tak? Tok Bilal baju kuning tu. Dia buat tarik nafas lah apa bagai. Dia buat suara teriak tak teriak.
Sebab kita duk main khutbah di sini, kita kata dia ni apa pasal badan nampak steady tapi duk buat selawat lah, buat teriak tak teriak apa, pang sedap. Siapa suruh panggil? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak, lepas ni sekurang-kurangnya malam ni tuan-tuan tahu, hari Jumaat ni Atuk Bilal kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Waktu tu khutbah tak ada lagi, kita boleh duduk bercakap lagi, kita boleh dengar alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat tu kata apa? Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat ke atas Nabi. Lepas tu pula Tok Bilal baca ya ayyuhallazina amanu. Dia panggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, kan? Sallu alaih, selawatlah hampa ke atas Nabi, bagilah salam ke apa. Berapa banyak orang yang sambut? Maknanya orang hak dengar ni bukan beriman. Boleh kita kata lagu tu? Oi, marah tuan-tuan kat saya. Apa ustaz kata tu? Kami tiap Jumaat duk main. Ni ayat ni. Ayat tu mana nak faham? Satu bahasa Arab. Kita hak bahasa lain, bahasa Siam kita boleh faham. Nampak tak? Sallu alaihi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah hampa ke atas Nabi. Kita berdengar-dengar Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum Tok Khatib pegang-pegang tongkat nak naik atas, Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak ayat tu? Duk dengar setiap kali Jumaat tak? Dengar tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, bila dah dengar, lepas daripada ni Jumaat nak main ni, pegang tuan tu. Bila benda ni jadi kelaziman tuan-tuan sekalian, sampai kepada ayat-ayat Quran cerita tentang Nabi, secara tak langsung mulut kita akan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dulu ayah-ayah kita dulu, mak-mak kita dulu, selawat ni cukup dekat dengan mereka, sampai kalau nak tanak nasi pun mereka suruh selawat. Nak cucuk ayak dekat, nak apa ikan tu pun bila dah habis bersiang apa semua kan, kita nak bilas ikan apa semua kan, sebelum nak goreng tu, sebelum nak buat kunyit goreng apa, dia akan tanya, mak kita akan tanya, tok kita akan tanya, ni selawat ke tak gini? Oh, tak selawat lah tu. Alhamdulillah tak apa, boleh goreng lah. Kalau tak selawat lagi duk kena marah, duk kena hingat, kena satu ceramah perdana pula dia akan bagi kat kita. Apa dia kata tu yang buta perut tu makan ikan apa semua. Lah ni tuan-tuan sambil duk goreng apa semua, sambil duk menyanyi, duk boh di TikTok lah apa semua, tu tak jadi celaru kau orang hak duk makan. Kan? Allahu akbar. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. 24 keturunan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keturunan Nabi ni tuan-tuan sekalian, walaupun zaman Nabi tu nak sampai daripada Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Nabi SAW, tuan-tuan, jauh tu jarak dia. Dan waktu tu adalah yang disebut sebagai waktu jahiliyah. Jahiliyah ni apa maksud tuan-tuan sekalian? Orang tak kira halal dan haram dah. Jahiliyah ni masuk apa tuan-tuan sekalian? Orang langgar, yang mana haram langgar, yang mana halal nampak serupa haram, dia jadi macam tu. Orang tak peduli dah. Keturunan ni tuan-tuan sekalian banyak diragukan waktu tu kerana berlaku perzinaan dan sebagainya. Wanita waktu tu dianggap sebagai simbol nafsu kepada orang lelaki zaman tu lah. Bila dapat anak perempuan jadi tak seronok. Pasal apa? Pasal anak perempuan tak boleh bekerja untuk bapa. Anak perempuan hanya dijadikan sebagai hamba untuk memuaskan nafsu. Lepas tu bila mai waktu haid tuan-tuan sekalian, orang perempuan bila mai waktu haid tak boleh duduk dalam rumah. Tu zaman jahiliah tu. Mai dah tengok duk kira bulan dah, kira bulan, nampak satu macam yang ni, hampir duduk di luar. Ada satu tempat di luar pula. Lepas tu pula perempuan waktu tu kalau dia pegang gelas, dia pegang pinggan, tak boleh masak. Kalau dia masak tuan-tuan sekalian, dia jadi share kepada suami yang nak makan ni. Jadi gelas-gelas tu dibuat daripada tanah liat waktu tu.
Maknanya bila habis dia makan, bila habis haid dia, gelas-gelas tu akan dihancurkan, pecah terus. Lepas tu nanti mai haid buat lain. Maknanya bayar pakai buang. Tuan sekalian, kalau pegang gelas apa semua ni, hak gelas ni tak lidah duduk dalam rumah, kena buang dah gelas ni. Pasal apa? Pasal membawa yang dikatakan bawa sial dan malang kepada masyarakat sampai tak tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah sebut ketika mana Nabi SAW, Nabi suar kepala daripada rumah dia, Nabi suar kepala daripada masjid, Nabi suar kepala ke rumah dia. Masjid dengan rumah dia dinding tu ya, kira buka-buka kepala tu, buka tingkap tu rumah dia lah. Dia panggil Aisyah, Aisyah tolong sikat rambut saya. Aisyah kata, saya ni dalam keadaan haid ya Rasulullah. Nabi kata, haidatuki laisan biyadiki. Nabi kata haid tu di bawah tangan, tak ada haid apa. Maksud dia apa? Maknanya walaupun tang tu haid, tempat-tempat lain tak ada masalah. Bukan satu badan ni tak suci, bukan satu badan ni kotor. Hang tak boleh langsung nak buat kerja apa. Boleh faham tuan sekalian? Yang ni pun kita nak kena belajar ya. Saya domai mengajar kitab pun habang kat tuan-tuan sekalian. Tentang haid ni pun kena mengaji juga. Haid ni berapa hari, darah orang perempuan ada banyak mana. Ini hasil daripada maulid ni lah. Kan? Darah perempuan dia ada apa? Dia ada haid, dia ada darah nifas, dia ada istihadah, dia ada darah wiladah, dia ada darah damul fasad. Dia ada darah-darah tu. Balik tanya orang perempuan, tengok hang dah berapa darah dia? Orang perempuan kata ada dekat 30. Ui, banyak dia. Duk kena kencin tu lah kita pun. Anak perempuan kata, hang tak semayang ke? Dia kata tak boleh semayang ya. Dia sebut kat kita tak boleh semayang dekat 7 bulan lah. Kalau tiap-tiap hari duk keluar darah 7 bulan tuan-tuan, tengkorak dah anak kita tu. Darah tak ada. Tapi kita ni biar fikir darah ni aku bukan ambil tahu, bukan aku ada darah apa, hampa lah tu hampa. Tak boleh, Tuhan tanya kita nanti. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu adalah di antara susunan galur atau Nabi SAW dan keturunan dia. Dan Abdul Muttalib ni siapa dia? Tok Wan Nabi. Siapa dia nama sebenar Abdul Muttalib ni? Abdul Muttalib ni nama dia adalah Syaibah, tu nama sebenar. Abdul Muttalib dia ada 10 orang anak laki-laki, 16 orang anak perempuan. Tuan, boleh faham? Malam ni cerita engkau ya. Pasal apa? Pasal tuan-tuan cukup kemah abang tahu. Oh, dia adik-beradik dia ada 4 orang kata. Anak kau ni dia boleh duk cerita hak orang tu. Mai hak Nabi ni tak boleh nak cerita. Tuan-tuan ingat insya-Allah. Saya nak tanya balik. Ada 16 orang. 10 laki-laki, 6 orang perempuan. Anak Abdul Muttalib antara dia Al-Harith ni, cerita ni. Yang kedua Abdul Manaf, yang ketiga Az-Zubair, yang keempat Darar, yang kelima Abdul Uzza, yang keenam Al-Abbas, yang ketujuh Hamzah, yang ke-8 Abbad, yang ke-9 Al-Muqawwim, yang ke-10 Abdullah, iaitu bapa Nabi SAW. Maknanya pak menakan Nabi ada berapa orang? Ada 9 orang. Salah seorang daripada pak menakan Nabi yang terkenal tuan-tuan sekalian adalah Abdul Uzza. Siapa dia Abdul Uzza tu? Nama dia tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Abu Lahab. Tu pak menakan Nabi tu. Jadi hari ni tak kisah kalau anak menakan terajang, pak menakan benda biasa. Kata dia ni nak menakan cukup tak guna, tapi terajang pak menakan dia. Kan? Nabi pak menakan dia Abu Lahab tuan-tuan sekalian. Nama dia Abdul Uzza. Abu Lahab ni maksud apa? Lahab ni maksud dia api, lahabin, api yang begitu panas. Gelaran kepada dia pasal dia memang perongoi. Maulid ni kita tahu. Jadi hak kaki perongoi ni pun nama Lahab. Tak puas hati ke apa tu, perongoi lah. Pun nama Lahab dekat dia. Tuan sekalian. Marah pula dia. Tapi kat dia. Lepas tu kalau perempuan, nama Baidah tu mak menakan Nabi. Nama Umaymah, nama Urwah, Atiqah, Birrah, Safiyah, yang tu mak menakan Nabi. Mak menakan Nabi ada 6 orang. Mak menakan ada apa? Ada 10 tuan sekalian. Antara yang masuk Islam yang terkenal adalah Al-Harith masuk Islam, mak menakan Nabi. Ikut Nabi SAW. Yang terkenal lagi nama dia Al-Abbas. Pasal itu tuan-tuan pernah dengar Abdullah ibnu Abbas.
Jadi Abdullah tu sepupu Nabi. Al-Abbas tu pak menakan dia. Tuan-tuan terkenal lagi ada yang disebut sebagai Hamzah. Boleh faham tuan sekalian? Hamzah ni siapa dia? Hamzah ni pak menakan Nabi yang digelar sebagai Asadullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi Abdullah ni tuan-tuan, dia adalah seorang yang pemalu. Pak menakan Nabi, ayah Nabi ni bernama Abdullah. Cerita Abdullah ni, tuan-tuan tengok macam mana susunan Allah Ta'ala yang melahirkan Nabi SAW. Nama ni satu benda yang penting juga. Pak Nabi nama apa? Abdullah. Abdullah maksud apa? Hamba Allah. Mak Nabi nama apa? Aminah. Aminah maksud apa? Perempuan yang menjaga amanah. Pak menakan Nabi Abdullah ni cukup malu. Aminah pun malu juga sebab dia jaga amanah. Dia jenis tak keluar, bukan kaki ranjau punya orang. Kan? Lah ni kan ni tak ranjau punya. Kan simpul kan ada mizio tu bila tak ranjau tu. Ni, dia bukan kaki duk berjalan, duk merapu dana apa semua ni. Kira kaki kalau pergi mana dia ikut mak ayah ni. Cerita dia macam tu. Pergi kenuri bawa, mak bawa. Lepas tu mak kata hampir lah keluar kawan-kawan. Dia kata kawan apa tak sonok duduk di rumah. Dia jenis macam tu. Dia jenis orang kata pemalu lah. Sampai jiran sebelah pun kata ni Kak Nah. Ada nama Kak Nah tak kau ni? Sebut biar kot. Kan? Apa nama anak ni duduk universiti ke? Universiti apa? Duduk rumah dia tak? Loh, berapa tahun dah tak pernah nampak dia. Nak abang apa tuan? Betapa malunya dia ni. Oh boleh ni tuan sekalian. Wah, kita pergi mana pun seronok jenis ni, dia akan bergantung dekat kita. Ni kita berkawan hak jenis tahu tu. Apa nama batu peringgi tang mana tempat puan sempoi lagu tu. Tak nanya kita bila berkawan lagu tu. Ni yang kacau ni. Jadi bila mereka menikah dua, maka keluarlah anak tuan-tuan sekalian ataupun susur galur dia yang bernama Muhammad. Muhammad ni maksud apa? Maksud yang terpuji. Muhammad maksud yang terpuji. Mahmud pun ada daripada perkataan yang sama. Dan tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW berada dalam kandungan mak dia yang bernama Siti Aminah. Dalam kandungan tu Aminah mengandung, dia tak sama macam mana orang perempuan biasa mengandung. Pasal dia tak rasa pun beratnya yang katakan mengandung ataupun hamil ni. Orang perempuan tuan-tuan sekalian, yalah perempuan saya pun sama, orang tuan-tuan pun ada sama juga kan. Mana ada orang perempuan kita tengok waktu mengandung rabat pokok nyok ada kah? Waktu kandung main bola ke apa ke, waktu mengandung tak ada, memang dia bukan kerja depa. Tapi korang-korang tuan-tuan bila waktu mengandung, ada ke waktu mengandung pergi tarik bau balik ada kah? Kan nak abang kata tak rasa waktu tu. Kan Aminah ni dia tak pernah rasa, dia rasa ringan saja di perut tuan-tuan sekalian. Yang ni kelebihan yang Allah Taala bagi kepada Siti Aminah. Kita ni waktu sebelum pergi hospital tuan-tuan sekalian, disuruh kata apa haid tak mai abang kata jom kita pergi check tengok. Waktu tu boleh duduk satu kereta, duduk melawak lah apalah. Tiba-tiba doktor kata tahniah puan, pasal apa dalam perut puan dah 3 bulan. Waktu tu muntah tu. Bila muntah tu balik asing, kita balik naik Grab, dia bawa kereta. Pasal apa? Tak boleh tengok muka abang naik melugai. Tengok muka kita naik melugai. Tadi pergi sekali. Tu yang kisah tu kita Lena dapok tuan-tuan sekalian. Berapa hari Lena dapok? Tak boleh duduk dekat bau badan lah apa bagai. Tapi pada Aminah, Siti Aminah tidak ada benda-benda macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saya ringkaskan. Nabi SAW ada riwayat yang kuat menyatakan Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Dan pada tahun itu, bukan waktu itulah, pada tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Dalam Al-Quran gajah ni disebut sebagai al-fil. Tuan-tuan duk baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera bergajah ni mai daripada mana tuan-tuan sekalian? Mai daripada negara Yaman, yang waktu tu komandan dia bernama Abrahah Al-Habsyi. Bila Abrahah Al-Habsyi ni tuan-tuan tahulah, dia ni orang apa? Dia ni orang kulit hitam. Dia tak boleh tengok Mekah sebelum daripada Nabi SAW diputerakan, dilahirkan. Mekah waktu tu memang ramai pesat orang duk pergi buat haji. Haji ada dah, kerana haji ni adalah ibadah yang pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dikelilingi Mekah itu hampir 300 lebih ada berhala-berhala.
Dan orang yang tawaf waktu tu pun tawaf secara bertelanjang, tuan-tuan sekalian, sebelum zaman Nabi SAW. Jadi bila Mekah ni dia mula naik, dia jadi pesat, dia jadi orang kata apa, dia jadi satu kota lah Mekah ni. Jadi Abraha ni orang Yaman, dia tak puas hati lah pasal dia tengok Mekah. Dia tengok Mekah, dia kata nampak hebat ni. Pasal apa? Antara dia pasal Kaabah tu ada tang tu. Jadi dia nak tarik Kaabah, pasal tu dia bawa tentera bergajah. Zaman tu mana ada lagi lori tanah palang merah. Nak tarik dengan apa? Tarik dengan tentera bergajah. Dia bawa tentera bergajah tu sebanyak 700 ekor, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan ada dalam satu kitab sirah, ketua kepada tentera, ketua kepada gajah-gajah tu yang dibawa oleh Abraha itu, gajah tu dia buh nama Mahmud, nama gajah tu. Nama Mahmud, tuan-tuan, gajah apa ya? Dia buh nama tu. Baik, cerita dia ketika mana dia mula nak menyerang, dia bawa tentera 700 ekor tentera bergajah. Sebelum nak masuk ke dalam Mekah, dia duduk di satu tempat yang bernama Wadi Muhassar ataupun Muhassir. Tak mana tu Ustaz? Tuan-tuan perasan tak tempat kita duk melontak? Kita lalu terowong Muasim, kan terowong tu? Lepas daripada terowong tu, itulah tempat dia Wadi Muhassir, tempat mereka bubuh kemah sebelum mereka nak serang Mekah. Tentera Abraha duduk tang tu dulu, mereka bubuh kemah. Lepas tu mereka ni bila dah sehari dua duduk, tak apalah, mereka buat bekalan daripada Yaman. Duk hari ketiga yang keempat dah tak ada bekalan apa dah. Mereka duk pergi balas unta Abdul Muttalib. Balas unta sembelih, balas unta sembelih. Bila balas unta sembelih tu sekalian, Abdul Muttalib pun tak puas hati lah. Abdul Muttalib pun dia di antara pembesar Mekah waktu tu. Dia pergi jumpa Abraha. Abraha duk ingat nampak Abdul Muttalib nak surrender kot, nak bagi Kaabah ni kita tarik bawa pergi Yaman. Dia duk ingat macam tu. Abdul Muttalib kata, aku nak buat satu perhitungan, aku nak minta balik, hang bayar balik kepada aku segala unta-unta aku yang hang ambil, yang hang sembelih tanpa keizinan aku nak minta balik. Abraha ni sudah terkejut. Dia kata apa? Dia kata, sepatutnya hang mai untuk nak berurusan dengan aku supaya tidak mengambil Kaabah, tidak menyerang Kaabah. Sebab aku mai di atas urusan tu, itu urusan yang besar. Tiba-tiba hang duk fikir tentang harta hang. Apa jawab Abdul Muttalib? Dia kata, aku duk cerita ni tentang harta aku. Abdul Muttalib kata, sebab unta tu aku punya, aku tuan kepada unta tu, jadi aku nak urusan yang tu. Sedangkan Kaabah itu aku bukan tuan dia. Tuan dia itu adalah Allah. Kalau hang nak tarik, hang berurusan dengan Allah. Dah nampak tak? Abraha dengar-dengar lagi terbakar lah. Dia buat cakap pandai pula macam tu. Lalu tuan-tuan sekalian, dia pun menyerang Kaabah. Dia menyerang Kaabah, tuan-tuan. Dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara ni apa maksud dia? Tidakkah kamu melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, macam mana kami buat kepada tentera-tentera bergajah. Tuhan nak habaq dalam ayat ni, hampa hebat macam mana kelengkapan. Kira tentera bergajah waktu tu lengkap lah. Kalau zaman kita ni tuan-tuan, infanteri macam-macamnya ada lah, kan, dengan kereta gebai lah, dengan apa semua ni, kira alatan canggih dah nak pergi serang ni. Kalau zaman kita lah, zaman dulu gajah tu kira hebat lah. Nak dibandingkan orang lawan ni guna pisau kontot ni, nak lawan dengan gajah ni, zaman tu, zaman sekarang ni hebat lah. Tuhan kata, tengok macam mana tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kami jadikan depa ni, kan, ketika mana depa nak pergi serang tu, depa jadi samak. Dia jadi tak nampak nak pergi serang Kaabah tu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Di saat itu juga kami menghantar burung-burung yang disebut sebagai ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim, yang kerja burung itu dia tarmihim, melontar mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung tu mai, di kaki burung tu, kata ulama, yang ni perbezaan pandangan ulama. Ulama kata burung tu dia bawa batu-batu daripada api neraka. Maknanya batu-batu panas dia bawa. Tapi ulama kata
Antara dia tafsir Ibn Katsir kata bukan dia bawa batu panas. Di kaki tu dia bawa tanah yang kotak, burung-burung ni. Bila dah terlampau banyak beritam burung ni menyebabkan tanah tu jatuh ke bawah. Macam kita lah kalau burung gagak tuan-tuan pergi duduk bawah pokok tengok. Waktu pukul 7 dia balik pokok kan. Burung pun dah balik dah pukul 7. Kita duk nganga kot pergi jalan ni. Ketika mana burung pakat balik duk salam hai, duk sembang apa khabar, burung duk sembang-sembang. Saya duk dengar burung duk sembang belah ni. Banyak kan tuan-tuan kan dengar burung gagak tu depa sembang sama-sama, depa duk cerita bab kerja lah tu. Pak abang macam nak kerja hari ni bagus. Malam ni tak ada kuliah ke? Tak ada kuliah malam ni. Burung ada ustaz gagak ada agak lentu pun. Sama-sama depa lah duk ingat. Tuan-tuan pun saja bila dengar macam ni saja pergi duduk bawah tu tengok. Kan duduklah bawah tu jadi tok kong sat bawah tu. Satgi dalam 10 minit ataupun 20 minit tuan-tuan keluar balik. Dia penuh atas badan. Mesti penuh dia duduk berak. Lebih kurang macam tu lah. Ni burung hak banyak-banyak ni. Burung ababil ni tak tahu banyak mana. Tapi banyak lah. Bila dia lalu tu dia bawa tanah yang kotak di kaki dia tu. Menyebabkan tanah tu jatuh seperti mana hujan. Terkenalah gajah-gajah dan tentera-tentera Abraha. Rupanya tanah tu tanah yang kotak yang membawa penyakit. Bila terkena tu tuan-tuan, menyebabkan gajah-gajah ni terkena penyakit kulit. Ataupun dalam bahasa dalam bahasa kitab dia dia kata seperti penyakit kusta. Kan? Dia jadi serupa dengan orang kena demam cacar air tu, demam menggelembung tu macam kena panas tu. Gajah bila kena hak tu tuan-tuan sekalian, pakat duduk menggelisah lah dengan belalai apa semua, jadi tertikam salah orang kata tertikam sama-sama. Gajah ni pun duk hingat tertikam kawan ni tertikam kawan tu, menyebabkan tentera pun jatuh kena himpit dan macam-macam tuan sekalian. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut tu, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka sama-sama depa tu bukan ada siapa lawan pun dengan depa. Abdul Muttalib bukan hantar tentera pun, tapi sama-sama depa ni duk aksiden sama-sama sampai mati tuan-tuan sekalian. Tuhan kata faja'alahum ka'asfim ma'kul, kami jadikan mereka itu seperti mana daun-daun yang dimakan ulat. Maknanya daun hak elok tu bila dimakan ulat dia berlubang dia hancur tuan-tuan sekalian. Macam itulah tentera-tentera bergajah depa nak serang Kaabah. Boleh faham tak? Dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Nampak tak ayat ni? Yang ni yang digunakan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata aku bukan tuan Kaabah, aku bukan tuan rumah tu. Kerana Kaabah atau Mekah ni tuan-tuan, selain daripada nama Kaabah, dia juga disebut sebagai Baitul Atiq. Bait kan kita sebut Baitullah, apa kita sebut kan? Orang kata Nabi mana? Aku Nabi Mekah sah, Nabi Mekah. Mekah ke Baitullah? Jadi tanya lagu tu pula, Mekah ke Baitullah? Dah Baitullah. Baitullah bukan Mekah ke? Mekah. Jadi pening kawan tu pun. Macam kita lah Georgetown dengan Tanjung. Aku nak pergi Georgetown, tak pergi Georgetown, Tanjung biar. Tanjung tak pergi kot. Dia jawab begitu. Georgetown tu Tanjung lah, Tanjung tu Georgetown. Boleh faham tuan sekalian? Jadi samalah Baitullah pun hak tu, Baitul Atiq pun hak tu, lepas tu Mekah pun hak tu, sama tuan-tuan sekalian. Jadi benda yang sama. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita duk sembah ni bukan kita sembah Kaabah tu, tetapi kita sembah rabb hadzal bait, Tuhan kepada Kaabah tu. Tuhan punya Kaabah tu. Sebab ada orang yang bukan Islam tuan-tuan sekalian, dia dulu duk sembah batu, duk sembah berhala. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, dia nampak dalam Islam ni, dia tengok lah, dia kata aku dulu agama lama aku duk sembah batu, tiba-tiba aku masuk Islam pula, bila tengok musim haji pun orang pakai duk sembah batu ya, dia kata lebih kurang sama agama kita ya. Tidak sama, kerana kita bukan sembah batu tu, tetapi itu hanya sebagai pusat, itu hanya sebagai satu center untuk kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak abang kata Islam ni satu agama yang satu, menyatukan kita semua. Di situlah tempat dia, pusat dia. Boleh faham? Clear tak tu? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Lagi belum pukul 12 lagi tu saya takkan mandi. Sebab panjang nak cerita Maulid Nabi ni. Nabi tak belum dilahirkan lagi. Kata jahanam lah. Aku tengok berdekat setengah jam lah dia kata ni, Nabi tak pernah lagi. Pergilah kata malam ni. Baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, selesai bab tu. Pada 12 Rabiul Awal,
12 Rabiul Awal, hari Isnin. Ada riwayat kata Nabi SAW, tuan-tuan kena faham, Nabi bukan takat hari Isnin Nabi dilahirkan, Nabi juga meninggal ataupun wafat pada hari Isnin. Tarikh yang sama, 12 Rabiul Awal. Baik, bagi Isnin tu tuan-tuan, baginda Ar-Rasul SAW di rumah Abu Talib. Waktu tu Aminah duduk di rumah Abu Talib. Bila duduk di rumah dia, dan ada beberapa bidan waktu tu, antara dia Syifa ibu Abdul Rahman bin Auf. Waktu tu ibu Abdul Rahman bin Auf menjadi bidan kepada Aminah. Aminah dah rasa nampak dah nak keluar dah ni kan, dia nampak macam tu. Dia duduk di rumah Abu Talib. Tuan-tuan, ketika mana waktu tu Abdul Muttalib pula duduk di mana? Abdul Muttalib waktu tu tengah duduk tawaf, duduk beribadat, sedang tawaf pagi tu. Ketika mana baginda Ar-Rasul SAW dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan bersih. Tidak ada yang disebut sebagai ayam ketuban bahasa kita ni. Tidak ada yang disebut sebagai wiladah, tidak ada, darah tu tak ada. Dia keluar tu bersih. Ni Nabi Muhammad. Yang ni keistimewaan kepada Nabi lah. Dia keluar bersih dan dalam keadaan sudah berkhitan. Dah khatan siap dah. Sebab tu orang Arab dia khatan ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang budak tu umur 3 hari tu khatan dah depa ni. Kita waktu tu kita pun tak berani, doktor pun tak berani nak buat, tapi lah doktor berani buat dah ni. 7 hari kan dia khatan dah kan. Dan Nabi SAW tali pusat tu pun waktu keluar tu dah terpotong siap dah. Tak gaduh kita nak tolong potong bagi. Hak balance tu ambil bawa balik pergi tanam, tak gaduh dah. Sebab ada yang pak belakang, mak yang pak ni dapat tali pusat ni pegang-pegang pensan, tak pernah duk tengok. Dan dalam keadaan yang ni disebutkan oleh ulama, dalam keadaan ketika mana dia keluar, kepala dia tu mengangkat ke atas. Ulama kata inilah di antara tanda-tanda dia akan menjadi orang yang paling tinggi dalam Islam, Nabi SAW, sebab kepala dia mengangkat ke atas. Yang ni riwayat ni saya tak berjumpa, tapi kata almarhum Tok Guru Haji Saleh Syekh, dia kata dia baca rawi di mana wallahu alam, tapi dia habaq, dia kata waktu Nabi SAW keluar tu, Nabi bersin. Bila bersin keluar daripada mulut Nabi, tu kata di antara budak-budak yang boleh bercakap waktu kecil dia, antara dia Nabi SAW. Ada hadis sebut bersin Nabi menyebut alhamdulillah. Nabi kata waktu keluar tu tuan-tuan dah boleh duduk, tak tangan tu boleh duduk panggung kepala begitu dah. Ni yang kata lain daripada biasa ni. Kita budak-budak kita kalau keluar duduk panggung kepala lagu tu, budak tu jadi tok bomom besar. Pampers dia orang ambil tanam, orang ambil rendam tuan sekalian. Pampers dia tu minum ayam. Kalau jadi lagu tu ni, orang kata cucu dia tu, awak pasal apa? Tadi aku tengok depan mata aku, dia keluar ni, dia tak tangan dia panggung kepala lagu tu. Woi, tak pernah budak-budak ni kan lembek kan, tulang dia lembek. Ni dia boleh tak lagu tu. Nak cantik lagi dia tengok kita, dia buat kejip mata pula, sedih kata kan. Kita pula pergi mana budak pun dah tu, kata tengok tu dia buat kejip mata sikit, kita tengok Allahu Akbar. Oh, hak jenis macam ni pasanglah budak ni. Kan dia boleh pegang dan ambil berkat kat budak ni. Sebab benda tu duk jadilah masyarakat kita kan. Dulu ada budak di baling, ada budak dia lok jangguih. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu kan, hak mana budak bukan ada apa pun, lepas tu ada pula tukang tambah pula, kata ni apa nama syekh daripada Mekah sudah masuk dalam badan dia. Oh tu dia duk abang tu, syekh apa, Syekh Jibril ke syekh apa masuk dalam badan pula. Tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan kan, pernah jadi tempat saya dekat lok jangguih tu. Budak tu yang satu tokek Cina ni lumpuh saja, pergi turun pergi tengok tanah dia dekat dengan bendang lah. Waktu tu memang bendang tu tak buat lagi lah, adalah yang lumpuh dalam bendang. Budak ni sudah turun main macam mana tu, ambil yang lumpuh tu duk pergi lempang pula kat tokek Cina ni, kena seluar Cina ni. Anak Cina ni kira nak marah. Tokek ni kata jangan. Rupa-rupanya tuan-tuan sambil kena ayak lumpuh tu, dia boleh bergerak kaki dia. Hak duduk atas kursi roda hak lumpuh ni, dia boleh bergerak kaki, lagu duduk berdiri, lagu duduk boleh berjalan pula. Kata ni budak ni lain macam ni. Hit itulah tuan-tuan sekalian. Budak ni apa hak dia main, semua orang pakai balas buat pelari. Dia rabat pokok jambu ke apa. Budak memanglah jenis rabat pokok, dengan pokok tu hilang.
Dia main ayak dalam telaga, dalam waktu tu tempayan lah, tempayan pun jangan jumpa lah kan. Dia budak-budak dia main jelum pala lah apa lah tuan. Ayak lah tu kering. Bawa balik ayak tu pergi abang orang kampung pula ni kata ayak berkat kau balik ni ambil orang sikit. Jadi pula dah tuan sekalian. Tu saya kata kalaulah budak tu waktu tu tahu budak tu pakai pampers ke tak, pasal dia berumur 4 tahun 5 tahun dah, mungkin tak pakai pampers aku. Kalau dia pakai pampers tuan sekalian, orang pakai duduk tunggu di belakang bilik ayam. Mak dia duduk lempar pampers, tangkap pampers dengan tik apa balik tuan sekalian. Untuk nak buat pelaris punya pasal. Apa karutnya kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW. Jadi lepas tu bila dah Nabi sebut yarhamkallah, rupanya bergema di langit, Nabi sebut alhamdulillah, bergema di langit yang menyatakan yarhamkallah, datangnya daripada para malaikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Nabi keluar tu cerah, yang ni disebut riwayat terang benderang, sampai orang kampung waktu tu, orang Mekah waktu tu ni, apa terang apa ni di rumah apa nama Aminah ni tengah duduk, terang apa ni, depa pakat pi rumun ramai-ramai nak tengok terang tu keluar daripada rumah, terpancar cahaya tu, sehingga kan mak dia Aminah pi ambil satu bekas yang bernama Jafnah, dia pi tutup Nabi SAW. Bila pi tutup, Nabi pecah bekas tu tuan-tuan sekalian, pecah bekas tu, dia pi tutup apa budak tu kan. Maknanya dia ni satu junjungan alam, kita duk pergi sembunyikan dia pula buat apa, pecah. Orang pula pergi lari, pergi habang kepada Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, waktu tu dia tengah tawaf tadi kat Tok Wan dia, sebab pak dia dah meninggal tuan-tuan sekalian. Abdullah meninggal bila? Ketika mana Nabi SAW, waktu tu Nabi masih berada dalam perut, dalam umur perut tu waktu 2 bulan. Abdullah meninggal waktu 2 bulan. Nabi SAW, maknanya Nabi dilahirkan dalam keadaan tidak ada bapa. Dia meninggal di Madinah, di rumah Nabirah Az-Zubian, kan, meninggal di situ. Jadi pilah habang kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib waktu tu tengah duk pakai selendang yang berwarna merah, kan. Dia main-main, dia orang abang kata late, cucu dah dapat dah tu, kata tu beranak dah, Minah beranak dah. Dia dengar Allah seronok dah. Pasal apa yang dia seronok ni? Pasal Abdullah ni anak yang dia paling sayang, anak bongsu, anak kecil sekali dia paling sayang. Sayang kat Allah ni. Dia kata lu late no, anak Allah no, Allah dapat anak tu, tapi Allah tak sebut Allah kan dapat anak Aminah lah kot, anak Minah beranak tu. Dengar lah balik tu, lari balik Tok Wan ni, balik duk pakai kamera ni, tengok tak ada siapa duk pi balut Muhammad ni. Dia pun buka kamera dia kan, dia tulis balut Nabi SAW, balut kamera tuan sekalian, balut sambil dia bawa pergi ke tawaf pula ke Kaabah tu. Nabi cerita apa tuan sekalian, dia nak pergi habaq kepada Tuhan duk ada tu, kata dia bersyukur di atas apa yang telah dikurniakan kepada dia. Yang duk ada di bahala-bahala tu dia sebagai wasilah kepada Allah. Dia percaya ke Allah, tetapi ada wasilah, dewa-dewa, dia bagi orang macam tu lah. Sebab tu bila dia pegang Muhammad sambil duk tawaf tuan-tuan, apa yang keluar daripada kalam dia, yang tuan-tuan duk dengar nasyid tu, Salla alaikallah tu, Salla alaikallahu ya Adnani. Itulah dia, Salla alaikallahu ya Adnani. Apa maksud dia tuan-tuan? Allah Ta'ala ni Salla alaikallah, Allah Ta'ala mendoakan hang wahai budak. Maknanya pasal apa? Pasal dia dilahirkan dalam keadaan anak yatim, pak tak ada, mak pun kira duduk tumpang-tumpang rumah orang yang beranak. Lepas tu bila keluar ni kain pun tak ada. Nak abang apa tuan-tuan sekalian, sedihnya yang kata Nabi Muhammad dilahirkan tu, Ya Mustafa ya Safwatan Rahmani, Alhamdulillahi alladhi a'tani. Dia kata aku bersyukur kepadamu ya Allah, Alhamdulillahilladzi yang a'tani, yang bagi ke aku cucu gulam, Adzal ghulam at-tayyib al-ardani, bagi ke aku cucu hak bagus. Pasal apa bagus? Dalam perut bagus dah, tak pernah duk terajang pun perut mak dia.
Kita cucu kita duk terajang sedia-sedia. Sat-sat terajang sampai mak tengah duduk, duk bunyi mak, abang tengok abang, awak bersiapa duk terajang. Pak pun tak pak kena terajang kepala. Macam tak kepala. Pai keluar tingkap mu. Rupanya anak Superman. Nampak tak? Duk main dalam, tak tahu duk terajang main bola aku dalam tu kan. Tak pernah, tak ada duk nak terajang ke, tak ada dia nak buat pelik kot belakang ke orang perempuan. Tak tahu lah orang perempuan mana mengandung tu balik tanya tengok. Kadang-kadang dia pusing kot belakang ni, orang perempuan kira nak pergi terkencin ni apa sebab orang, yalah pusing orang perut tuan-tuan sekalian. Kita pun tak perut borai orang tumbuk tu pun kira nak pergi terkencin dah. Tu tak tumbuk kot luar. Ni dalam ni. Ya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi tuan-tuan, pegang. Abdullah pegang, Abdul Muttalib pegang cucu tu. Tuan-tuan, selepas daripada tu bagi Aminah susu sat, lepas tu Aminah memberikan Nabi SAW kepada siapa? Kepada orang-orang yang duk main upah nak bagi susu ni. Bangsa Arab dia macam tu. Zaman dulu tuan-tuan, dia ada orang perempuan ni yang mana susu banyak. Depa ni ada susu banyak, depa akan jual susu depa. Depa akan ambil budak, depa pegang, jadi bayarlah duit kepada depa kalau minum susu depa. Untuk apa? Untuk nak ambil perangai daripada setiap ibu-ibu tu. Jadi Nabi SAW ibu susu dia banyak. Tuan-tuan pernah dengar Halimatus Sa'diyah, betul tak? Ibu susu dia juga ada bernama Ummu Aiman. Ibu susu dia juga ada bernama Atiqah, ibu susu dia. Ada bernama Suwaibah, itu bini susu Nabi SAW, ibu susu dia. Pasal apa? Pasal depa ni hak saya sebut ni ada kelebihan masing-masing. Hak kawan ni jenis lembut sikit. Jadi kalau susu hak turun tu, Nabi Muhammad ada sifat kelembutan. Hak kawan ni dia jenis, orang kata dia jenis rajin buat kerja. Jadi susu yang diturunkan tu akan jadikan Muhammad tu orang yang rajin. Dia jadi macam tu lah. Kita hari ni tuan-tuan duk cari susu kuat harimau. Sebab tu anak kita bila minum-minum jadi harimau, terkam nak darah orang. Betul, duk minum susu kuat harimau. Tak dan umur 6 bulan lagi budak tu kita dah bagi dah. Pasal nak jaga badan punya pasal. Betul tak tuan? Kan Allah tak tahulah, wallah taala minta maaf lah maklum-maklum tu saya sebut ni. Mungkin tak ada dia berganyuk tempat lain dah. Dia tahan nak bagi susu dia lama mana ni? 2 ton. Mak saya dengar ustaz kata 2 ton dalam Quran pun sebut 2 ton. Dia kata rosaklah badan. Tu yang kata tok ni. Awak hang tu hang nak bagi badan hang tu jaga elok-elok, dia kata rosak kalau duduk isap-isap tu. Hang tamar ke dia jadi serupa dengan lidah lembu tak? Kan lembu. Lepas tu mak dia buat ke mana? Takat 6 bulan sudah bagi dia minum. Lepas tu ambil susu lain, dia kata hang bekerja lah apa. Tuan nampak tak? Kadang-kadang seorang anak yang dia tak dapat susu mak dia, kan Allah Taala sebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kan wanita-wanita ni menyusukan anak ni, yang kata ibu-ibu ni kalau terbaik itu adalah 2 tahun berturut-turut. Maknanya 2 tahun yang sempurna. Lepas itu tak apa. Saya pun tuan-tuan sekalian, tolong mak saya sebut kata saya ni menyusu sampai 3 tahun badai lah. Saya lah. Tuan-tuan tak tahulah sampai kelar duk menyusu lagi apa kan? Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Allah Taala. Macam tu. Ni kadang-kadang bila bagi kita cut away susu tu, kadang-kadang dia jadi efek kepada budak-budak. Budak-budak dia main penyakit, dia main tak larat, dia main laih, dia main apa. Nampak tak? Itulah yang tu kena tanya doktor lah, sajalah. Ini mungkin saja saya tengok ikut. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi bagilah antara dia tuan-tuan sekalian, bagi kepada siapa? Bagi kepada yang pertama sekali ibu susu disusukan kepada Suwaibah. Yang ni dalam kitab Berzanji dah sebut. Wa arda'athu ummuhu ayyama summa arda'athu Suwaibatul Islamiyah. Nama dia Suwaibah Al-Islamiyah. Itu ibu susu Nabi SAW. Lepas tu pula yang ni tuan-tuan kenal tak Suwaibah ni siapa? Suwaibah ni lah, dia ni merupakan hamba kepada Abu Lahab. Yang Abu Lahab ni pun seronok Nabi Muhammad ketika mana dilahirkan, dia memerdekakan Suwaibah ni lah.
Yang cerita dia tu bila sampai hari Isnin kan, tuan-tuan dengar kan, ada cerita Abu Lahab kalau hari Isnin dia diringankan daripada kena azab. Pasal apa? Pasal dia seronok dapat anak menakan dan dia memerdekakan Suwaibah al-Islamiyah. Ni Suwaibah ni lah. Suwaibah hari ni aku merdekakan hang. Pasal apa? Hari ni banyak syok dia kata. Jiwa hati banyak syok dia kata. Pasal kita sudah dapat pak menakan, kita sudah jadi taikoh dia kata. Kan ada abang macam tu, jadi merdekakan Suwaibah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, lepas daripada Suwaibah diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Cerita Halimah Sa'diyah ni pun cerita menarik juga. Halimatus Sa'diyah ni, dia ni adalah nama suami dia Abu Kabsyah, nama suami Halimah ni adalah Halimah bintu Abu Zu'ain As-Sa'diyah. Dia ni keluarga Bani Sa'ad. Depa ni Halimatus Sa'diyah ni, dia ni kurus, duit tak ada. Jadi bila dah kurus, susu ada lah sikit kan. Maknanya kalau kurus, susu tak banyak mana lah. Dia pergi offer lah kepada orang-orang yang baru dilahirkan, budak-budak yang mana mak pak mereka yang lahirkan ni, offer lah. Kata sini ada budak dah, kata nak pakai dah ni perkhidmatan kami ni, servis kami ni, servis susu nak pakai dah. Waktu tu servis susu lah. Jadi bila buka-buka pintu tengok-tengok, Allah kurus, kami nak bagi, pergi cari orang lain lah. Jadi Halimatus Sa'diyah ni pun pergi carilah tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa mau kepada Halimatus Sa'diyah ni. Tak ada siapa pun mau. Pasal susu sikit. Takut sekali budak minum tak puas apa semua, dia main penyakit kat budak. Dia main teriak, dia main apa, dia penyakit. Di zaman Mekah tu tak ada siapa mau kepada Halimatus Sa'diyah ni. Tapi dia pun keluar dah daripada kampung. Bila keluar daripada kampung tuan-tuan sekalian, habaq dah kat orang kampung apa semua, kami nak keluar apa semua, buat dah riuh rendah dah di kampung tu. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Macam kita kalau keluar nak pergi kan hari tu show lah dengan grup ni pergi buat umrah, betul tak? Buat kenuri kenara lah apa di sini kan, buat kenuri minta ustaz lah suruh buat turun lah apa. Sampai di airport dia kata visa tak dapat. Setelah tu contoh lah, agak-agak nak patah balik baganyok lah. Dah tu mungkin keluar pergi duduk Johor 2 minggu dulu kot. Kalau balik main ni orang kata, balik lah. Yang tadi ni kami duduk sedih lah apa semua. Muka tu nak tak mana tu sekalian. Kan macam baru ni jadi minta maaf sebutlah kepada jemaah haji Furada tu kan, yang sangkut di KLIA tu. Jual tanah pun dah ada dah, buat kenuri kenara lah apalah. Abang siap-siap dah kalau ayah mati di sana ni tanah untuk hang tukang, siap-siap dah tuan sekalian. Tiba-tiba sangkut di KLIA dia nak balik main dengan bunga mangga dengan palu kompang apa semua pakai duk entang keluar lah tuan. Tiba-tiba patah balik main, nanya kan balik main lah, tak lepi kah? Tak lepi, muka nak tak tahu nah. Kira waktu tu 3 bulan tak keluar pergi Jumaat. Dia kata haji KLIA kan. Tak kenal lagu tu kah? Kan jadi malu. Jadi sama juga macam ni. Halimatus Sa'diyah dia kata kat suami dia Abu Kabsyah, jom abang kita balik lah. Suami dia kata kalau kita balik malu dah kan. Jadi kita pergi cari dah juga, mana tahu kok ada rezeki kita. Tuan-tuan, dapatlah kepada Siti Aminah. Cuma bila satu soalan yang ditanyakan oleh Halimatus Sa'diyah, dapat sini ada budak, dia kata kan, budak ni pergilah cari. Yang Nabi Muhammad pun waktu tu tak ada siapa pun mau untuk nak ambil dia sebagai anak susuan. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal tak ada pak tak ada. Bila pak tak ada ni, kalau pak dia tak ada, macam mana pak dia nak bayar susu kami ni? Dia berfikir macam tu. Tuan-tuan sedih dengar kisah ni, sedih lah. Nabi Muhammad kot ni Nabi kita kot, orang tahu, orang tak mau. Halimatus Sa'diyah pun tengok-tengok, kata kami pun tak mau. Halimah pun tak mau mula-mula tu. Tapi Abu Kabsyah suami dia kata, ambil bila dah kita tahu balik apa, kata. Daripada tahu balik apa, boleh budak yatim pun boleh lah, kata. Daripada malu di kampung tu, ambil lah Nabi Muhammad. Bila ambil Nabi SAW, apa yang jadi tuan-tuan sekalian? Dalam kitab ni dia sebut apa? Dia kata bila balik, wanjaba an janibiha kullu mulimmatin waraziyah. Orang yang nak caci, nak kata kat orang balik saja, keluar pi buat kenuri apa, balik mai apa, nak kata kat orang ni, tertutup mulut pasal bawa balik ada budak bawa balik yang dibawa oleh depa, bawa balik Nabi SAW. Bila bawa balik Nabi, tuan-tuan sekalian, Halimah dia ada anak, dia susu anak dia juga, tetapi yang di sebelah kanan susu dia bagi hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia bagi Muhammad isap susu. Yang hak sebelah kiri hanya untuk anak-anak dia. Dia tak campur susu tu. Muhammad belah kiri sat, belah kanan sat, dia tak campur. Macam kita kan, kita campur kan, habis-habis belah ni pula sebab duduk ni. Tapi Muhammad tak, dia bagi satu. Dalam ni kata wa darra thadiyaha bidurrin labanahu al-yamin minhuma wa labana al-akharu akhahu. Ketika mana Nabi Muhammad isap susu dia, dia duk ingat sat ni dalam 3-4 minit ni habis susu dia habis kering dia rasa satu macam dalam badan dia bila Nabi Muhammad duk isap-isap susu tu, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Badan dia pun makin lama makin tembun bila dah duk kena isap susu ni, tuan sekalian. Makin lama makin tembun. Yang mana dia ni jadi miskin, wa asbahat ba'dal huzal, maka dia menjadi orang yang kaya, wal faqri ghaniyah, dan lembu-lembu hak duk ada, kambing hak duk ada, makin lama makin gemuk. Dia tengok-tengok, dia kata Muhammad ni bukan sebarangan budak. Dia kata ni budak ni bukan sebarangan budak, pasal dia main ni berkat ni kampung aku ni, berkat ni rumah aku ni. Aku pun jadi gemuk, susu pun banyak, dengan lembu-lembu aku pun banyak, mula duduk membiak dah ni. Baru dia tahu Muhammad ni bukan sebarangan orang. Kan Halimatus Sa'diyah, dia jaga, dia bela Nabi SAW sampai bila tuan-tuan? Sampai umur dia 4 tahun. Nabi Muhammad juga dalam ni dia kata faqama ala qadamaihi fi thalatha. Nabi Muhammad hebatnya dia dan tak sama macam budak-budak lain, pasal 3 bulan tu dia dah boleh berjalan. 3 bulan boleh berjalan. Cucu kita umur berapa berjalan? Kalau 3 bulan boleh berjalan, nanya Tok Wan, cucu hang pergi mana? Dia tahu tu, dia pergi bawa ke Botah lah. 3 bulan dah boleh berjalan, nanya kita. Kan? Allahu Rabbi tabarakallah. Dan dalam usia 9 bulan dia boleh menjadi apa nama? Dia pandai bercakap, fasih bercakap lah, dan disebut. Dia kata fi tis'atin minasyuhuri bi fasihin nutqi quwahu. Umur 9 bulan ni dia bercakap, Tok Wan dia faham lah. Tok Wan main mana Tok Wan? Kan dia faham lah. Kalau cucu kita lah kan, Tok Wan main mana masjid kah? Tak pun, tak nampak je masjid pun. Tok Wan main kedai nombor ekor kah? Dia buku tu kat kita, cucu kita. Kan budak ni aku sepak seekor kot, lepas apa nama bagan ikut. Marah kat Tok Wan dia. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Taala. Lepas tu tuan-tuan sekalian, ketika mana Halimatus Sa'diyah umur 4 tahun tu, waktu duk bela Nabi Muhammad, dia tak sama macam budak-budak lain. Bagus yang kata Nabi Muhammad, budak lain lompat sana sini, dia tak. Dia ni tahu benda yang ibu susu dia tak suka, dia takkan buat. Ni budak bagus ni. Sampailah satu hari, wasyaqqal malakani sadrahu syarif ladaiha. Wasyaqqa maknanya ada 2 orang pemuda sudah pergi tangkap Nabi Muhammad. Halimah duk tengok, duk main, tuan-tuan sekalian nampak dia duk main seorang-seorang tu, tiba-tiba ada 2 orang pergi tangkap dia. Nabi Muhammad kena tangkap dan bawa dia dekat dengan telaga Zamzam, lalu membelah dada dia. Jadi kawan-kawan dia berkawan dengan Nabi Muhammad SAW ni pakai hinggap, pergi cerita kepada bapa Abu Kabsyah bahawa semua Muhammad kena bunuh, pasal dia kena belah dada. Rupanya itulah pembelahan dada yang pertama oleh malaikat. Malaikat main 2 orang tu bentuk orang lah. Dia main belah dada. Jadi Halimah lepas daripada tu dia tak sabar dah tuan-tuan sekalian, ataupun dia berasa risau, dia berasa khawatir. Summa raddathu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya bihi ghairu sakhiyah. Dia bawa Muhammad, dia nak pergi hantar kepada apa nama Aminah, dia nak pergi hantar balik, dia kata. Tapi dalam keadaan diri dia yang cukup berat untuk dia nak hantar. Rasa beratlah 4 tahun duduk dengan anak susu ni tuan-tuan sekalian. Bagus budak-budak ni tak pernah duk buat kacau, tak pernah duk berak ikut dan dia, tak pernah duk kencing ikut dan dia, tak pernah duk hinggap. Bagus budak ni nak pergi hantar pergi kat mak, tapi berat hati. Dalam waktu yang sama nak pergi hantar pun tuan-tuan sekalian, kalau nak bela pun takut juga. Pasal apa? Pasal baru ni orang dah tangkap dah. Ambil lah Halimah, ambil lah balik. Apa nama Aminah, ambil lah balik. Bagilah kepada Sayyidatina, kepada Aminah ibu dia balik tuan-tuan sekalian. Dan di saat itu yang dikatakan Aminah pun dia pun bela. Bila dia bela tuan-tuan sekalian, umur 4 tahun. Umur 4 tahun bagi kepada Aminah. Dan dalam waktu yang sama juga ketika mana Aminah bela Nabi SAW 2 tahun, umur 6 tahun.
Aminah pun dia sakit, jatuh sakit, umur anak 6 tahun. Allahu Akbar. Nabi Muhammad umur 6 tahun, Aminah jatuh sakit. Dan dia meninggal di satu tempat yang bernama Abwa. Satu tempat dekat dengan Mekah juga. Tuan-tuan pergi tengok kan, apa nama disebut sebagai dia ada perkuburan Baqi', satu lagi perkuburan Baqi' tu dia panggil tempat Aminah tu, tempat mak dia tu. Baik tuan sekalian, jadi Abwa meninggal umur 6 tahun. Umur 6 tahun jadi anak yatim piatu Nabi Muhammad SAW. Sikit lagi tuan, kurang 10 minit ni saya berhenti. Lepas tu pula, siapa yang bela dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang bela dia, bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tok wan dia yang bela. Ketika mana umur 8 tahun, bela 2 tahun, Abdul Muttalib jatuh sakit pula. Nampak tak? Tadi ni dah lah meninggal dan dah dilahirkan, pak tak ada. Umur 6 tahun, mak pula tak ada. Anak yatim piatu. Umur 8 tahun duk nampak macam nak berpisah lah dengan tok wan ni. Kan? Abdul Muttalib waktu tu dia pun panggil lah anak-anak dia. Antara dia tuan-tuan sekalian, anak Abdul Muttalib ni siapa dia? Abu Talib, pak menakan Nabi SAW. Abu Talib ni dia ada anak lelaki 4 orang, anak perempuan 2 orang. Dia ada 6 orang anak Abu Talib. Antara dia anak dia Ja'far, Ali, Uqail dan juga Talib pun ada nama anak dia. Talib bin Abu Talib ada nama juga. Lepas tu hak perempuan ni nama Fahidah, nama Jumadah, ada disebut sebagai Ummu Hani, 2 orang perempuan anak. Jadi 6 orang anak Abu Talib. Dalam 10 orang, 9 tinggal 9 orang lah sebab Abdullah dah meninggal. 9 orang dalam tu ada Abu Talib dalam tu. Kan? Panggil tuan-tuan sekalian, dia kata ni anak adik hamba ni, Muhammad ni, anak Allah ni, aku nak bagi kepada Abu Talib. Pasal apa? Pasal Abu Talib dia adalah satu orang yang cukup amanah. Abu Talib adalah satu orang yang cukup amanah. Dia jaga amanah betul-betul. Bagilah kepada dia, dia pun bela. Sehingga kan anak Abu Talib ni ada 6 orang ni cemburu. Pasal apa? Pasal mendahulukan sepupu tu. Dia berkata kepada Abu Talib, berkata, "Pak, pasal apa pak tu tengok sangat Muhammad tu? Kami ni anak pak kot. Muhammad tu anak menakan ni, kami ni anak betul." Kan? Apa kata Abu Talib? Dia kata ni amanah. Aku kena jaga amanah lebih daripada hamba dia. Oh, dia jaga tu. Tu Abu Talib. Tapi sayangnya Abu Talib dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bela Nabi umur 6 tahun, umur 8 tahun. Lepas tu dia jaga Nabi, tuan-tuan sekalian, umur 12 tahun dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berniaga di Syam. Maknanya umur 12 tahun Nabi dah mula mengaji, dah mula belajar cara nak berniaga. Ni budak-budak ni. Umur 12 tahun. Ketika mana 12 tahun sampai di Syam tu, sampai di satu rumah nama Buhaira. Buhaira ni dia ni pendeta. Dia ni ahlul kitab. Kan 12 orang dia pergi waktu tu. Abu Talib masuklah rumah Buhaira ni, semua masuk, dia bersuruh Nabi Muhammad tunggu di luar. Muhammad tunggu di luar. Jaga barang-barang kita ni. Muhammad pun tunggu. Buhaira tanya, dalam ramai-ramai hamba ni, kata ni, aku rasa ada satu orang yang istimewa di kalangan hamba ni. Dan dia itu adalah Nabi. Dia pun terkejutlah. Nabi? Hantar mana? Sebab aku nampak daripada jauh, aku nampak ada satu awan yang sedang mengikut rombongan hamba. Maknanya cerita dalam kitab dulu, tuan sekalian, kitab Zabur apa semua dulu ni, kitab dulu cerita kata kalau Nabi akhir zaman dia akan dinaungi oleh awan. Betul. Buhaira tanya, hampa kah? Hampa banyak ni kah? Dia berkata ada seorang lagi. Panggil dia masuk. Bila masuk tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, Buhaira tu pegang Nabi Muhammad, dia kalih belakang Nabi, dia tengok rupanya di belakang Nabi ada disebut sebagai khatamun Nabi SAW. Khatam Nabi ni penanda, kata Nabi, dibelikat di belakang, di antara badan dia tu, tengah-tengah tu ada dalam tu. Dia sebesar baidah, sebesar apa nama bait telur burung, bait tuyur, telur burung. Dia ada di khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hak mana yang tuan-tuan nampak di kedai-kedai makan tu. Hak tu tak tahu ambil tang mana. Siap dengan ada simpan apa?
segitiga bermuda punya duk ada atas tulis Muhammadur Rasulullah, ada tulis pula duk belakang ni. Yang tu soba dengan tatu, geng-geng apa nama kongsi gelap ya. Dah dia kecil ya duk ada belakang Nabi. Tengok-tengok Allahu Akbar, Buhairah tengok-tengok Buhairah suruh Abi Talib jaga dia ni. Pasal apa? Pasal dia ni nanti besar dia akan menjadi rasul dan dia akan dikeluarkan daripada kampung halaman dia. Buhairah abang lah. Maknanya dia akan dihalau daripada Mekah. Buhairah kata kalau aku ada waktu tu aku pasti akan mempertahankan dia. Tapi Buhairah dia meninggal sebelum Nabi SAW menjadi rasul. Itu cerita Maulid ulang tahun macam mana Nabi SAW dilahirkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sikit lagi saya nak sebut kepada tuan-tuan yang kita ni. Macam mana yang kata Nabi SAW, sifat Nabi yang ada pada diri Nabi ni. Nabi SAW disebut sebagai syadidal hayah wa tawadhu'. Nabi ni antara perangai yang ada kat Nabi, Nabi cukup malu dan tawadhu'. Cakap ni tak pernah tinggi yang kata Nabi ni. Kan? Nabi cakap tak pernah tinggi. Dan baginda Rasul SAW juga, Nabi ni kalau daripada segi sifat dia, daripada segi akhlak dia, akhlak yang baik. Wasifatin saniyah, akhlak yang baik. Marbu'un qamah abyadul laun. Tubuh Nabi ni dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat tu Nabi. Kan maknanya sedang-sedang, lebih kurang macam kita lah. Orang Asia ni tak tinggi sangat, berlangit berapa dengan galah, apa yang kita panggil galah, bukan dia. Dan warna kulit Nabi dia putih kemerah-merahan. Unggah dah kita baganyok. Ada ke warna putih kemerah-merahan? Dia kata kami bukan bawa balang saya. Kan? Ada ni semua kekelaman. Ada. Dan Nabi SAW kedua mata dia itu beritam, seolah-olah seperti mana apa nama ainani ahmaluhuma, seperti mana pakai celak. Mata Nabi itu dia beritam seperti mana pakai celak. Lepas tu, dan bulu mata Nabi SAW, bulu dia, bulu apa nama kenin ni, kenin Nabi ni lembut dan juga nipih kenin Nabi, dia tak tebal sangat. Tu Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW mufallajal asnani, gigi Nabi tu dia nampak indah. Dia tak ada serupa kita ni, serupa dengan bangunan tak siap. Renyih-renyih ni gigi bangunan tak siap, tuan-tuan sekalian, lorong tu ada sedia. Nabi kalau renyih ni sama gigi dia. Atau bukan apa nama mufallajal asnan. Lepas tu, dan Nabi juga wasi'al fam, Nabi mempunyai mulut yang lebar. Maknanya mulut Nabi besar ya. Kan dia bukan mulut kecil halus serupa dengan Jepun yang kecil tu. Nabi mulut besar ya. Dan Nabi SAW wasi'al jabin, Nabi ni dai dia ni luah. Dai Nabi luah sikit. Itu sifat Nabi SAW. Sahlal khaddaini yura fi anfih, dan Nabi kedua pipi dia tu nampak halus. Kedua pipi Nabi ni dia tak ada bulat serupa kita, kan nampak halus ni. Dan juga apa nama fi anfih ba'du hadida bin hasanal irnina aqnahu, hidung Nabi ni mancung. Unggahlah kita. Tang tu nak lawan Nabi, tu nak jadi Nabi, sayangnya hidung tak mancung mengaku Nabi. Oh heran pula dah. Oh kacau. Lepas tu di hujung ni, hujung pangkal tu ar'ini aqnahu, nampak seronok, nampak elok orang tengok. Tuan-tuan, kadang-kadang hidung orang ni kita tengok, hidung hang elok noh. Kan? Macam hidung saya ni orang tengok tak elok, nampak sobangan apa nama jambu ayam. Ada hidung orang ni dia turun mai, dia ada lekuk macam mana, ada dia nampak hidung hang sempoi noh. Kan dia nampak macam tu, nampak hidung cantik kan sekalian. Tak apalah tuan-tuan, hidung jenis tu suruh kapit pelayar pula di rumah ni. Saya kapit pelayar suruh bini duk tarik pula lagu duk buat hidung tu biar. Dan kedua badan Nabi ba'ida ma bainal mankibai sabatal kaffai. Nabi ni badan dia tu ada bentuk V, Superboy punya geng. Maknanya berdada bidang. Tuan-tuan dada apa? Tuan-tuan dada burung. Ada kecup lagu tu, burung tu pun kemas jadi tu ayah. Jadi tu ayah besar dada burung betul. Allah, ni dada Nabi tu. Sebab tu Nabi SAW ketika mana Nabi duk ketuk batu waktu duk korek apa nama parit Khandak, dalam peperangan Khandak, sahabat-sahabat tengok, Allah, Nabi nampak pahlawan tu, nampak jantan tu nampak. Tapi nak kita sebut jantan tak apa nak kenal kat Nabi kan. Kat kita tak apalah, jantan tu nampak. Kan? Jalan pun nampak smart kan? Itu Nabi SAW. Jadi dada dia tu bidang. Dan baginda Nabi SAW
Nabi jari jemari dia tu, dia kuah jari tu, panjang jari Nabi tu, kuah dia kejap jari Nabi tu. Bila salam dengan orang tu sedap pegang. Kita salam dengan orang lagu tu. Sebab tu Nabi kalau salam dia akan cengkam tangan orang. Bukan cengkam bagi sakit. Kan? Maknanya kita salam dengan orang tu, kita tak cengkam. Nabi dia, sebab tu sunnah Nabi bila salam dia kena cengkam. Sebab jari Nabi tu nampak jantan jari Nabi tu. Kan? Baik. Boleh lagi saya baca sikit ya. Bagi tuan-tuan kenal ni. Kan? Okey 12 cantik. Lepas tu pula janggut Nabi SAW kathal lihyah azim. Janggut Nabi ni lebat. Dia orang kata apa, dia berbentuk, dia panjang janggut tu. Dia bukan cunguik sikit macam saya ni. Dia panjang. Tak apalah tuan-tuan jangan duk pi balas darah kelawang pi bubuh pula. Kan duk nak bagi, tak payahlah kot. Jadi suruh bawa doyok apa, tak payahlah. Takat mana duk ada suruh nak abang atau janggut Nabi tu, dia macam tu. Lepas tu pula Nabi SAW ar-ra'si sya'ruhu ila syamhatil udhunaihi. Nabi rambut dia panjang. Rambut Nabi, rambut panjang. Jadi sunnah Nabi rambut panjang, tuan-tuan sekalian. Tetapi rambut yang panjang tu haruslah disikat. Ada dua cara Nabi. Satu kadang-kadang Nabi sikat ke belakang, satu kadang-kadang Nabi belah tengah. Itu cara Nabi SAW, sunnah Nabi. Kan? Lepas tu pula wa'arquhu kallu. Wa'arquhu ni peluh Nabi. Peluh Nabi ni kallu'lu wa'arfuh. Wangi bau peluh Nabi ni. Sampai sahabat Nabi ada yang pituang, ada yang pitok botol di badan Nabi pasal nak dapat peluh yang wangi tu. Dan Nabi SAW wa yatakaffa'u fi mashyatihi ka'annama yanhattu min sabib irtiqahu. Nabi berjalan ni condong. Tuan-tuan sekalian, Nabi sunnah Nabi jalan tengok bawah, Nabi berjalan condong. Tu cara jalan Nabi. Condong tu maksud apa? Cepat Nabi berjalan. Tu. Bukanlah berjalan kat belakang. Kita perut. Sebab tu berjalan lagu tu rupa dengan tok kong Cina juru berjalan lagu tu perang. Besar sikit. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Dah suruh baca, kita baca. Baik. Lepas tu tahun lagi saya sebut kan. Wajah Nabi wa yatala'la'u. Nabi tuan-tuan sekalian. Yang ni pun nak sebut, tuan-tuan marah kat saya. Nabi ni perut dia depan kembeh. Bila Nabi mandi tu, ayak tu akan turun. Tuan-tuan sekalian. Kata kat orang tentang badan mula ni. Tuan-tuan dak turun, ayak tak sampai ke bawah. Tak tahu pergi ke mana ayak. Rupanya masuk dalam perut. Kan? Pasal ada satu gunung juru punya. Kan? Tak nampak. Nabi tuan-tuan, dia kalau dia tunduk bawah nampak kaki. Kita kalau tunduk bawah nampak tabung. Allah subhanallah. Lepas ni jangan buat dah sambut maulid. Kalau buat ni kata kat orang. Allahu Rabbi tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang itulah cerita sikitlah, dah 9:59, tinggal seminit lagi. Itulah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat dia. Tuan-tuan nak tengok sifat dia yang lebih lagi, tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun disebut sebagai Syama'ilun Nabi. Dalam tu ada cerita Nabi ni rambut dia macam mana, apa semua ada lebih lagi cerita tu. Yang ni cuma sepotong ataupun sedikit daripada kitab tu lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, itulah sedikit cebisan cerita Nabi. Yang cerita dia banyak sebenarnya, tapi yang tu lah ulama ambil sikit-sikit untuk nak bagi kita kenal ya. Nak baginda Rasul SAW. Banyak lagi sifat dia. Antara dia tu disebut wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi ni adalah orang yang suka bagi salam kat orang. Kan maknanya Nabi mulakan dulu salam. Kita balik kita ambil itulah. Lepas ni bukan kita tunggu orang bagi salam. Tunggu dia buat kemai mentang-mentang lah. Baru balik umrah ke apa ke. Kan pergi sana polis duk panggil haji, kan balik mai hang panggil ku haji pasal apa? Pasal polis tu panggil haji. Polis tu dia tak kira tuan-tuan sekalian. Siapa api pun dia panggil haji. Kan ya haji. Kemas langsung panggil haji ni, baru buat umrah. Kan haji dak lagi, balik mai haji dah bubuh. Tak apalah macam mana pun. Baik, kita berhenti dekat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan. Walaupun buat lepas Aisyah pun tuan-tuan tunggu juga kan. Kau pasal nak kena perambat ke apa kan.
Baik, kita berhenti dekat tu. Terima kasih Pak Su yang atur apa nama program kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.